Assalamualaikum semua. Baiklah, untuk kelas hari ini, kita nak membincangkan pula bagaimana cara untuk menjawab soalan pengiraan jumlah nilai tenaga, ya. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu soalan yang diberi. Puan Liza, seorang kerani berusia 40 tahun, memerlukan tenaga harian sebanyak 7,949.6 kilojoule. Jadual 1 adalah menu yang telah diambil oleh beliau sebagai sajian sarapan. Nasi lemak, porsinya adalah 180 gram. Peratus EP adalah 100%. Protein 8.9 gram. Lemak 10 gram. Karbohidrat 60 gram. Sambal ikan bilis, porsinya adalah sebanyak 50 gram. EP-nya adalah 100%. Jumlah protein, lemak, karbohidrat 649.45 kilojoule. Dan akhir sekali, menu yang diberi adalah telur. Porsinya adalah sebanyak 30 gram. EP-nya adalah 92%. Protein 25.8 gram. Lemak 12.4 gram. Dan karbohidrat 0.14 gram. Okey, jadi kamu lihat di sini EP yang diberi untuk nasi lemak dan sambal ikan bilis adalah 100%, manakala telur adalah 92%. Apa maksudnya di sini? Okey, mula-mula sekali kamu kena faham terlebih dahulu bila disebut EP. EP ni adalah bahagian yang boleh dimakan, ya. Bahagian yang boleh dimakan ataupun edible portion. Okey, kalau nasi lemak ni kenapa 100%? Sebab keseluruhan nasi lemak kita boleh makan semuanya. Begitu juga dengan sambal ikan bilis. Berbeza dengan telur. Kenapa, ya? Okey, sebab telur ada kulitnya. Jadi kita tak boleh makan kulit tu, betul tak? Jadi bahagian yang kita boleh makan adalah sebanyak 92% sahaja daripada 30 gram porsi telur yang diberi. Jadi, bagaimana kita nak menjawab soalan ini, ya? Okey, sebelum tu, kamu tulis terlebih dahulu. Berapa, kalau protein, kita nak darab berapa untuk mendapatkan nilai protein dalam sesuatu menu. Okey, kalau protein, tulis siap-siap terlebih dahulu supaya senang nanti kita nak buat. Okey, kalau protein 17 kilojoule. Okey, kalau lemak 38, ya. 38 kilojoule. Kalau karbohidrat adalah sama dengan protein 17 kilojoule. Okey. Kamu tulis terlebih dahulu siap-siap kat sini supaya senang nanti untuk kamu buat pengiraan. Okey, langkah seterusnya adalah kamu buat semula kotak yang diberi ni. Okey, kamu buat kotak menu, porsi, peratus EP, protein, lemak dan karbohidrat. Cuma, tambah lagi satu kotak iaitu kotak jumlah. Okey, jumlah tenaga. Okey, contoh macam ni kita buat semula. Kotak, menu, porsi, peratus EP, protein, lemak, karbohidrat dan jumlah, ya. Okey. Jom kita tengok macam mana kita nak buat pengiraannya. Okey. So, kamu dah buat semula kotak ni. Cuma kita tambah kotak jumlah. Tulis semula nasi lemak. Porsinya berapa? 180 gram. Okey. Peratus EP adalah 100%. Jadi, macam mana kita nak kiranya? Okey. 100 per 100 darab dengan 180. Di mana dapat 180 ni? 180 ni adalah porsi nasi lemak iaitu 180 gram. Jadi untuk nasi lemak EP 100% kita masih lagi mendapat porsi sebanyak 180 gram. Okey, jadi nilai 180 gram inilah kita akan bahagikan dengan 100. Ya. Ini formula dia. Okey. 180 bahagi 100 darab 8.9. Mana dapat 8.9 ni? 8.9 ni adalah protein yang diberi dalam soalan, ya. 8.9 gram. Jadi, kita tulis di sini
180 darab 100 darab 180 bahagi 100 darab 8.9 gram darab 17 kg. Okey, 17 kilojoule. 17 kilojoule ni memang formula untuk mendapatkan jumlah nilai tenaga protein ya dalam menu ni. Jadi, kita tekan kalkulator 180 per 100 darab 8.9 darab 17 kg. Kita dapat 272.34 kg. Seterusnya untuk lemak sama juga step dia. Okey, nilai porsi nasi lemak. Okey, jadi 180 gram bahagi 100 darab 10 gram. 10 gram ni dapat mana? Dapat daripada sini ya. Jumlah yang telah diberikan. And then kita darab dengan formulanya darab 13 kg. Jadi kita akan dapat 684 kg. Karbohidrat, okey, ulang step yang sama, 180 gram porsi nasi lemak bahagi 100 darab 60 gram dan darab 17 kg. Ini formula. Jadi tekan kalkulator, kita akan dapat 1836 kilojoule. Okey, jangan lupa kamu perlu jumlahkan terlebih dahulu nilai tenaga protein, lemak dan karbohidrat. Okey, jadi jumlahkan 272.34 kg campur 684 tambah 1836. Jadi kita akan dapat jumlahnya adalah 2792.34 kg. So kg kat belakang ni kamu dah tak perlu tulis lah sebabnya dekat jumlah ni kamu dah tulis kg ya. Okey, tolong ingat jangan dilupakan ya pengiraan ini, jangan dilupakan unit ya. Jadi supaya kamu tak tertinggal dekat atas ni dah tulis siap-siap unit yang ni jawapannya dalam kilojoule. Okey, seterusnya sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis ni sudah diberi keseluruhan ya. Sudah diberi keseluruhan jumlah tenaga, protein, lemak dan karbohidrat dalam sambal ikan bilis adalah sebanyak 649.4 kg. Jadi kamu tulis siap-siap di sini. Okey. Seterusnya untuk telur. Okey, untuk telur ni sebab IP-nya bukan 100%, kamu perlu mengira IP baru iaitu kamu perlu mengira berapa nilai porsi yang kita boleh ambil. Okey. Macam cikgu dah cakap tadi, dalam telur kita hanya boleh makan 92% sahaja daripada 30 gram porsi telur ini. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan IP baru? 92 bahagi dengan 100 darab 30. 30 ni main mana? 30 ni datang daripada porsi yang diberi adalah 30 gram. 92 ni dari mana? Daripada 92% IP yang makanan yang boleh kita ambil adalah sebanyak 92% daripada 30 gram porsi yang diberi. Jadi, nilai IP baru yang kita dapat, nilai porsi baru yang kita dapat adalah 27.6 gram. Jadi, nilai porsi yang baru inilah yang kita gunakan untuk mendapatkan berapa nilai tenaga protein, lemak dan karbohidrat. Stepnya adalah sama seperti di atas iaitu 27.6 gram ni adalah porsi baru bagi telur. Bahagi 100. Okay, kena ingat formula ya. Memang kena bahagi 100. Kemudian kita akan darabkan dengan nilai protein yang diberi. 25.8 darab 17 kg. Ini formula. Tekan kalkulator. Kita akan dapat 121.0536 kg. Begitu juga dengan lemak, sama sahaja cara pengiraannya. Okey, porsi telur berapa? 27.6 bahagi 100 darab 12.4 darab 38 kg. Seterusnya karbohidrat. Karbohidrat pun
Sama juga cara pengiraannya, bahagi 100 darab 0.14. Mana dapat 0.14? Ini nilai yang telah diberi ni untuk karbohidrat darab 17 kg. So, kita tekan kalkulator, kita dapat jawapannya 0.65688 kilojoule. Jadi, jangan tinggalkan macam tu sebab semuanya ini merupakan markah. Kita tambahkan nilai protein, lemak dan karbohidrat. 121.0536 tambah 130.0512 tambah 0.65688. Jadi kita dapat jumlahnya adalah 251.7618. Tengok balik soalan, dia nak hitungkan jumlah tenaga yang diambil oleh Puan Liza. Jadi, kita perlu tambahkan ke semua nilai tenaga dalam menu nasi lemak, sambal ikan bilis dan telur. Kita totalkan semua. Jadi, kita dapat jumlahnya adalah 3,693.55168. Okey. Mungkin ada dalam kalangan kamu nanti akan tanya, cikgu berapa nilai titik perpuluhan yang kita nak ambil. Awak ambil sekurang-kurangnya 3 atau 4 nilai titik perpuluhan. Katakanlah dalam kalkulator tu dia keluar 2 titik perpuluhan saja. Okey, jadi kita tulislah sehingga 2 titik perpuluhan. Ya? Okey. So, di mana kita akan dapat markah ya? Sebab setiap pengiraan kamu ini sangat bernilai. Sebab tu kita kena buat betul-betul. Okey, kita tengok kat mana kita akan dapat markah. Okey, kita akan dapat markah di sini ya. Kita akan dapat markah di sini. Dapat 1 markah. Okey, dapat 1. Okey, kita akan dapat markah di sini. Sini. Di sini. Dan kita akan dapat markah jumlah dia. So, kita dah dapat berapa markah di sini? 1, 2, 3, 4, 5 markah dah kita dapat. Okey, kita dah tulis yang ini tak perlu buat pengiraan sebab dia dah bagi. Nilai keseluruhannya adalah untuk sambal ikan bilis 649.4 kilojoule. Kita dah tulis kat sini. Okey, dapat lagi 1. Okey, lagi kat mana? Okey, setiap pengiraan ni kita akan dapat markah kan? Cikgu cakap. Okey, ini kita akan dapat 1 markah. 1, 1, 1. 1 markah lagi di sini ya. Okey, jadi keseluruhan jumlah nilai tenaga. So, kita dapat lagi 1 markah di sini. Jadi, berapa markah dah kamu dapat? Kamu dah dapat. Okey, kamu dah dapat berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, kamu dah dapat full mark di sini iaitu 12 markah. Ya. Cikgu harap penerangan cikgu hari ini dapat membantu kamu. Sekiranya tak faham atau ada apa-apa soalan, boleh tanyalah, boleh PM cikgu. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini.